warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih saudara pengacara majlis. Saya hormati Amran bin Alias, Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Berbahagia Datuk Haji Ahmad Ishaq, Ketua Pengarah PAMA. Berbahagia Tuan Haji Marzuki Ismail, Timbalan Pengurus Besar MADA. Bersama-sama dengan kita jurutera muda. Sekarang ni tengok jurutera baca doa. Ya Ustaz, cara maju pendidikan diberi kepada semua ke dalam negara kita. Kita boleh melihat berbagai corak kawan yang mempunyai kemampuan dalam berbagai-bagai aspek, terutamanya di dalam aspek agama. Sama-sama dengan kita juga adalah pengarah-pengarah negeri, timbalan pengarah negeri yang mewakili keseluruhan daripada agensi-agensi serta tuan-tuan dan puan-puan dan pegawai daripada jabatan-jabatan agensi-agensi di bawah MOE. Lebih dahulu kita sama-sama panjatkan kesyukuran hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita bersama pada petang ini. Adunan yang cukup indah, negeri yang cukup bersejarah. Baru saja tamat Sukma. Malam tamat Sukma, hari ini kita berkumpul Dewan Yang Mulia ini untuk kita bersama-sama meninjau dan melihat sedikit perkembangan dan apa yang sepatutnya menjadi tumpuan kepada kita sebagai perkhidmatan awam dan juga sebagai orang yang berkhidmat di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Para hadirin yang dihormati sekalian, saya mengambil kesempatan ini dan saya mulai turun ke semua negeri untuk bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan bagi memastikan kita laksanakan tugas kita dengan bukan sahaja sempurna, tetapi menepati dengan apa yang dikehendaki oleh menteri kita dan juga kerajaan. Tuan-tuan tak memadai dengan membaca di dalam akhbar saja. Tak cukup kita baca di dalam Facebook saja. Dan tak cukup kita mendengar melalui siaran-siaran televisyen dan juga radio saja. Tapi kita perlu sebagai pelaksana dasar kerajaan, kita perlu memastikan bahawa apa yang kita buat menepati dengan kehendak rakyat dan juga kehendak kerajaan. Di dalam pelaksanaan tugas kita, saudara-saudara, kita mempunyai 3 komponen utama yang saudara-saudari kena tahu dan kena memahami. Komponen yang pertamanya ialah berada di sebelah kanan, di belakang kita. Komponen yang ada di tengah itu adalah kita. Dan komponen yang berada di depan itu adalah pencapaian kita. Kita berhadapan dengan apa pada masa sekarang? Contohnya, orang bercakap berkenaan dengan kita berhadapan dengan keadaan penduduk yang makin bertambah. Adakah penghasilan makanan kita juga bertambah? Keadaan orang kata El Nino akan datang pada bulan ini. Dan adakah persiapan-persiapan yang telah kita buat ataupun kita menunggu saja
tanpa ada sebarang persiapan. Orang bercakap berkenaan dengan orang-orang muda berada di luar sana. Di belakang kita ramai lagi yang tidak mempunyai pekerjaan, yang masih lagi menganggur, yang masih lagi tidak mempunyai kemahiran. Dan di kalangan mereka juga tidak mendapat apa-apa yang diistilahkan daripada bantuan-bantuan yang sepatutnya diterima daripada kita. Di belakang kita ni tuan-tuan dan puan-puan, permasalahan utama berkenaan dengan food safety dan food security, jaminan bekalan makanan. Di belakang kita ni juga berkenaan dengan global warming, berkenaan dengan masalah climate change yang ada di dalam dunia dan juga persekitaran di dalam negara kita. Dalam belakang kita juga di persekitaran, kalau kita tengok daripada Alustar naik ke Perlis, berapa banyak tanah-tanah pertanian yang juga dibangunkan dengan pembangunan-pembangunan lain, maka makin sempitlah tanah-tanah pertanian yang ada pada kita. Di belakang kita juga terdapat berbagai-bagai lagi permasalahan yang ada kaitan dengan food security, berkaitan dengan masalah permakanan yang menjadi tanggungjawab utama kita, kementerian, jabatan dan juga agensi. Bagi menyelesaikan masalah ini, kita di fasa yang keduanya ataupun komponen yang keduanya, institusi. Kalau kementerian-kementerian lah, kalau jabatan-jabatan lah, dan kalau agensi-agensi, institusi. Apa institusi kita yang telah kita laksanakan untuk menangani segala masalah dan cabaran yang kita hadapi pada masa sekarang? Apa yang kita hadapi pada masa sekarang yang kita perlu perbetulkan, yang perlu kita tambah nilaikan dan kita perbanyakkan demi untuk nak menyelesaikan masalah yang kita sebut. Dan di hadapan kita ini adalah impak. Komponen ketiganya adalah impak. Adakah kita boleh mencapai matlamat dan menyelesaikan masalah dan boleh memberi makan kepada 43 juta orang dalam tahun 2050 nanti? Adakah kita boleh mencapai dengan latihan-latihan yang kita beri, dengan segala bentuk kemahiran yang kita bagi? Bolehkah kita capai dalam tahun 2020 sebanyak 75,000 tenaga kerja di dalam sektor pertanian? Dan daripada 75,000 ini, 25,000-nya adalah tenaga-tenaga mahir. Bolehkah kita mengatasi masalah orang tengah yang menguasai keseluruhan daripada rantaian nilai di dalam industri pertanian pada masa sekarang? Bolehkah kita melihat bahawa penanam padi cuma memperolehi 20% daripada tanaman mereka, sedangkan 80% lagi dimiliki oleh mereka yang menguasai rantaian-rantaian nilai? Maka kita adalah institusi yang institusi melihat kepada permasalahan di belakang dan institusi yang melihat kepada impak yang kita dapat capai, yang orang panggil KPI yang seharusnya ada pada kita, yang perlu kita capai untuk memenuhi dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi di komponen yang pertama. Oleh itu, kalau kita tidak bergerak aktif, kalau kita tidak sensitif, kalau kita tidak laksanakan program-program mengikut kehendak, implikasinya adalah kita tidak akan mencapai apa yang seharusnya kita capai. Kalau kita bekerja saja, melihat pekerjaan itu sebagai kerja kita saja, makan gaji saja, tidak sebagai satu tanggungjawab kita untuk nak mencapai impak yang harusnya kita capai dan menyelesaikan masalah yang patutnya kita selesaikan, maka tuan-tuan dan puan-puan, 2020 bukan saja kita menjadi negara yang tidak maju,
tetapi 2020 kita tidak akan mencapai sebenarnya apa yang seharusnya kita capai. Negara sedang membangun pada masa sekarang. Negara kita menuju ke arah negara yang maju. Tetapi pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, negara juga berhadapan dengan cabaran-cabaran lain. Persaingan-persaingan daripada dunia luar. Persaingan-persaingan bukan saja di kalangan kita pada masa sekarang. Persaingan bukan di kalangan bangsa, di antara orang Melayu, Cina dan India di dalam negara kita. Tetapi persaingan kita pada masa sekarang adalah dengan negara-negara regional yang ada di persekitaran kita. Bagaimana kita dengan Singapura, bagaimana kita dengan Filipina, bagaimana kita dengan Indonesia, bagaimana kita dengan Myanmar, dengan Vietnam, dengan Laos, dengan Kemboja. Ini semua negara-negara yang mempunyai sektor pertanian yang sama dengan kita. Ini semuanya ialah tuan-tuan dan puan-puan, negara-negara yang menerokai pasaran-pasaran yang kita juga menerokai pasaran-pasaran yang sama. Kalau kita membawa pasaran kita ke negara China, orang lain juga membawa pasaran mereka ke negara China. Durian kita, itu bangga kita dapat masuk ke negara China, tetapi 20 tahun dahulu Thailand telah pun membawa masuk durian dia ke negara China. Jadi kita perlu melihat ini dalam skala yang bukan saja kepada cabaran-cabaran di dalam negara, tetapi juga cabaran-cabaran kita di luar negara. Pertambahan penduduk makin gamal, makanan perlu cukup, dan pada masa yang sama pekerjaan kepada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita perlu kita pastikan ianya dapat dipenuhi. Begitulah juga pemimpin-pemimpin, begitulah juga pekerja-pekerja yang sebelum daripada kita. Mereka juga melaksanakan kerja-kerja sebagaimana kita laksanakan pada hari ini. Tetapi cabaran yang dia hadapi berbeza dengan cabaran yang kita hadapi. Pagi tadi tuan-tuan dan puan-puan, saya pergi melawat seorang anak muda mechanical engineering, memperolehi diploma, tetapi berminat di dalam ternakan ayam. Dia buat reban ayam, dia pinjamkan rakyat 200,000. Mungkin tak ada orang nasihat kepada dia dari segi teknikal. Bila saya sampai, saya tengok reban ayam dia tu robot sebegitu besar, saya dah tahu puncanya macam mana. Melalui pengalaman kita tahu apa sebab. Tetapi kalau kita setakat melihat dan bersimpati saja tidak cukup. Itu yang turun padang secara output, tidak turun padang secara outcome, tidak secara impact, tidak boleh memberi impact apa-apa kepada dia. Duduk di dalam keadaan berduka cita di atas tapak tanah kepunyaan mak dia, anak muda, budak muda. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi selangkah lebih daripada itu, bukan untuk bersimpati dengan dia, tetapi untuk membantu dia menjadi usahawan muda yang boleh kekal dan berkelebar dan boleh menyalurkan pandangan-pandangan, memberi bantuan kepada orang lain pula. Kita seharusnya tuan-tuan membantu dia dengan cara berbagai-bagai cara. Jabatan veterina perlu masuk, jabatan-jabatan lain perlu masuk, ada kolam 3 biji, jabatan perikanan perlu masuk. Perlu melihat secara keseluruhan daripada anak muda ini dan bagaimana kaedah bagi kita membantu dia, tidak membebankan dan meneruskan usaha dia untuk melaksanakan rancangan yang dia minat. Akhirnya saya buat keputusan tadi. Saya minta MADA, saya bagi arahan kepada Cik Zul supaya panggil bahagian teknikal MADA, bagi recommendation kepada saya kaedah pembangunan semula reban-reban ayam dia tadi yang dia habis 200,000
dengan pinjaman bank rakyat, kita move another step. Saya akan memaklumkan kepada bank rakyat, pengurus besarnya, Datuk Mustafa, supaya kalau boleh reschedule balik dari segi pembayaran, penjadualan semula dari segi pembayaran. Dan saya akan memberi recommendation berdasarkan kepada usaha dan minat budak ini untuk nak meneruskan projek pertanian yang berasaskan kepada ternakan ayam. Dan kita akan melihat secara keseluruhan supaya dia tidak membebankan beliau tetapi dapat meneruskan usaha-usaha. Tak pernah berjumpa dengan pegawai kerajaan untuk mendapatkan bantuan. Sebaliknya tuan-tuan dan puan-puan, membuat permohonan untuk memasuki institut kita untuk memelihara ayam. Sebaliknya kita offer ke dia untuk masuk institut tanaman. Masuk dalam institut pemeliharaan haiwan, tetapi ajar dia memelihara lembu. Sedangkan minat dia adalah untuk memelihara ayam. Jadi tuan-tuan, kalau begini keadaan dia, kita sendiri pun kena review pendekatan kita. Kita sendiri pun kena review pendekatan kita dari masa ke semasa. Saudara-saudari yang berada di negeri Kedah dan negeri Perlis, sepatutnya jabatan-jabatan kita dah pun mempunyai statistik yang cukup. Berapa ramai penternak ayam umpamanya, dan di mana mereka ini, terdiri daripada golongan mana mereka ini, apa perkhidmatan yang telah kita berikan. Dan tidak ada seorang pun daripada kita yang mengemukakan kepada saya, kepada KSU, bahawa ada bencana berlaku pada pemuda ini dan perlu mengemukakan bantuan kepada beliau untuk beliau terus menjalankan aktiviti penternakan ayam. Sebaliknya, apabila saya menerima perkhabaran ini daripada pegawai khas menteri melalui mesej yang disampaikan, saya terus turun untuk saya melihat sendiri apa masalah sebenar dan bagaimana yang boleh kita membantu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tujuannya ialah bagaimana pendekatan-pendekatan baru yang perlu kita lihat. Kalau jangan sekali-kali pendekatan-pendekatan ini membebankan mereka, pendekatan-pendekatan ini menyusahkan mereka, dan pendekatan-pendekatan yang harusnya kita buat tidak sesuai dengan keadaan semasa. Kalau tuan-tuan bekerja semata-mata kerana kita bekerja dan jawatan kita sedemikian, dan kita tidak ada peranan untuk turun ke bawah dan melihat dan memaklumkan bahawa kalau orang tanya, kalau saya tanya, kenapa tak buat? Kerana kita tak ada peruntukan. Itu adalah pendekatan yang salah. Mencari peruntukan bukan tanggungjawab saudara-saudara. Mencari peruntukan adalah tanggungjawab kementerian. Kementerian bertanggungjawab untuk mencari peruntukan. Tuan-tuannya ialah berada di negeri Kedah dan negeri Perlis, mencari permasalahan yang dihadapi oleh mereka. Be very creative. Mesti menjadi lebih kreatif bagaimana untuk melaksanakan program-program bagi meningkatkan pendapatan mereka. Pendapatan kumpulan sasar yang menjadi panduan yang kita guide mereka, supaya akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak sahaja dapat melaksanakan kerja-kerja kita, sebaliknya tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat memenuhi kehendak kerajaan dari segi menyelesaikan permasalahan yang saya sebut yang ada di belakang kita. Satu contoh lagi, tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun 2010 kita memulakan program Azam Tani. Contoh yang terbaik, masa saya pergi ke Melaka, dihimpunkan seramai 300 orang
peserta-peserta Azam Tani di Negeri Melaka dan Negeri Sembilan yang berjaya, yang telah pun mampu untuk membuat pinjaman tekun dan membuat pinjaman agrobank. Membuat pinjaman tekun dan membuat pinjaman agrobank. Dan dikumpulkan 25 orang anak-anak mereka yang telah pun berjaya memasuki universiti dan pusat-pusat pengajian tinggi yang lain. Dan 2 orang daripada mereka, anak-anak mereka ini adalah mengambil jurusan kedoktoran. Daripada manusia yang mempunyai pendapatan cuma RM250 sebulan, RM450 sebulan, dengan usaha kita, peruntukan yang diberikan oleh Datuk Najib 40 juta satu tahun kepada MOA, 40 juta satu tahun kepada Sabah, 40 juta satu tahun kepada Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berjaya untuk memberi bantuan kepada 15,000 orang. Dan sebahagian besar dalam lingkungan 60% telah berjaya. Adakah setakat itu saja? Setakat mereka berjaya dan kita tahu mereka berjaya, setakat kita masukkan gambar dia di dalam buku kita dan tunjukkan kepada PM bahawa mereka ni adalah orang yang berjaya, adakah setakat itu saja? Kalau setakat itu saja kerja kita, tuan-tuan dan puan-puan, orang tak sekolah pun boleh buat. Tidak semestinya tuan-tuan dan puan-puan graduan daripada universiti terkemuka di tanah air pun kena buat. Dah, orang tak sekolah pun boleh buat. Tetapi bagi kita penjawat awam, apabila diberi amanah, kita perlu melihat bagaimana kehendak kerajaan dan apa mekanisme yang patut kita buat. Apabila kita sebut berkenaan dengan pinjaman tekun, maka tekun perlu memainkan peranan untuk mempermudahkan supaya mereka dapat pinjaman, kerana mereka adalah orang yang kita didik, orang yang MOA didik melalui jabatan-jabatan dan agensi-agensi. Agrobank perlu memainkan peranan untuk mempermudah dan mempercepatkan supaya mereka dapat melihat hasil daripada apa yang mereka buat. Rahmatnya tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, apabila kita melihat bahawa hasil daripada usaha kita membuatkan mereka ini dapat menghantar anak-anak mereka memasuki pusat-pusat pengajian tinggi dan sudah pastilah boleh mengubah penghidupan keluarga mereka pada masa akan datang. Kalau kita mencapai kemerdekaan dahulu, kemiskinan di dalam negara kita adalah 70%. Semua orang miskin. 70% dalam negara kita ini orang miskin. Dalam dewan ini mungkin mak ayah kita adalah orang miskin. Saya juga mari daripada orang-orang miskin. Miskin di bandar, miskin di luar bandar. Tetapi pada masa sekarang cuma tinggal 1.7% sahaja. Sebab itu Datuk Najib senantiasa memberi penekanan kepada kita supaya bagaimana kaedah yang terbaik yang dia sendiri tahu untuk nak lepaskan orang miskin daripada kemiskinan bukan mudah punya kerja. 1.7%, 40 juta setiap tahun diberikan kepada kita dan minta supaya kita cari lagi siapa yang miskin melalui aktiviti ekonomi pertanian yang boleh kita lepaskan mereka daripada kemiskinan. Kalau tuan-tuan identify, tuan-tuan bagi jena apa, bagi identify dan pastikan yang jena apa, jena oven, tuan-tuan bagi oven. Akhir sekali tuan-tuan tengok di dalam oven dia ada pakaian saja, tidak gunakan tujuan untuk nak buat kek dan sebagainya. Tuan-tuan merasai bahawa ini dah lepas tanggungjawab ini. Pertamanya kita dah identify siapa orang miskin. Yang kedua kita dah bagi proses nak buat kuih dan sebagainya, tetapi kita lepas. Mereka tidak macam kita. Mereka tidak macam kita. Mereka perlu dibimbing.
elemen bimbingan itu kalau kita tidak salurkan kepada mereka, tuan-tuan dan puan-puan, ianya tidak kekal. Ianya tidak kekal. Apa yang kita mintanya daripada tuan-tuan dan puan-puan, bimbing mereka, bimbing golongan muda, tarik mereka masuk di dalam sistem kita, perbanyakkan kursus-kursus, perbanyakkan kursus kemahiran. Kalau tak cukup, laksanakan. Saya pergi ke Bumbung 5, Institut Latihan Pertanian di Bumbung 5. Saya tengok 27 kuartus, tuan-tuan dan puan-puan, roboh. Saya tanya kenapa dibiarkan sampai roboh. Datuk, peruntukan maintenance tak ada. Saya kata bukan kerja awak, peruntukan maintenance ni, kerja saya sebagai KSU. Saya naik jumpa dengan student sampai ke asrama, tuan-tuan, masuk di dalam asrama. Panas tu, kadang-kadang kalau kita betul-betul panas, kita bawa tilam ni pergi duduk tidur di koridor. Heret tilam pergi tidur di koridor, terlampau panas. Duduk berapa orang? 8 orang dalam satu bilik. Anak kita nak hantar ke tempat itu. That is the government institution, government training center. Kalau kita sendiri tak nak anak kita berada di tempat yang sedemikian, maka kita perlu ada perasaan supaya anak-anak orang lain berada di keadaan yang lebih selesa. Saya kata kenapa tidak bawa turun mereka ni pergi duduk di quarters yang tak dipakai, yang tidak digunakan, sehingga kena roboh. Tak boleh pakai dah Datuk, sebab quarters tu nak runtuh. Kenapa biarkan dia jadi runtuh? Sebab tak ada peruntukan maintenance. Kenapa awak tak bagi tahu kepada KSU? Saya dah bagi tahu kepada jabatan. Kenapa ketua jabatan tak bagi tahu saya? 400 juta kita hantar duit ke EPU balik kerana kita tak belanja. 400 million. Daripada awal tahun saya bagi tahu, please tengok projek-projek senyap, tengok projek-projek sakit, masuk dalam kampung, tengok pam air jadi macam mana, minta duit dengan KSU. Tak cukup KSU cari duit di EPU, di ICU, di tragedi. Akhir sekali tuan-tuan, saya bagi 500,000, dapat baiki 4 buah quarters. Bawa turun 20 orang, sebab satu quarters 5 bilik, boleh duduk 2 bilik satu orang. Satu bilik 2 orang. 10 orang satu quarters duduk. Ada dapur bukan main besar, ada bilik televisyen, tempat nak belajar pun ada. Satu rumah dijadikan surau dengan tempat makan, dan satu rumah dijadikan classroom. Tuan-tuan dan puan-puan, itu baru 4 bilik. Pergi tengok sekali lagi bila siap. Bawah tu pula tuan-tuan, tanamlah, saya kata. Ni ialah Institut Latihan Pertanian yang bercucuk tanam. Tanamlah. Jangan bersepah dengan cara macam ni. Kenapa? Kerana kita tak pernah susah. Kerana kita tak pernah susah. Anak-anak kita tak pernah susah. Anak-anak kita yang masuk di Institut Pertanian tak pernah pegang cangkul pun. Kerana dipaksa oleh ibu bapa dia untuk masuk di dalam institusi pertanian. Dia tidak macam kita dulu. Masuk di universiti dalam kepala kita dah nampak dah. Masuk dalam universiti, aku nak kerja baik. Daripada kerja baik, dapat pendapatan baik. Yang penting nak pelihara ibu bapa kita supaya senang di penghidupannya. Tetapi oleh kerana anak-anak kita begitu, so kita sebagai orang yang melatih, kita sebagai the trainers for them, kita bukan saja patut equip ourselves, tetapi pada masa yang sama kita juga perlu membimbing mereka supaya menjadi orang yang benar-benar terlibat dan bertanggungjawab di dalam pertanian pada masa-masa ini. Kalau tidak tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berhadapan dengan masalah.
Bagaimana nak selesai masalah yang ada di belakang kita satu bab, dan satu bab lagi bagaimana nak selesai masalah tak fahamnya keluarga kita yang berada di dalam institusi terhadap apa yang hendak kita capai. Resultnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan lihat bagaimana negara lain lebih maju daripada kita, bagaimana orang lebih tercapai daripada kita, bagaimana mereka lebih jauh pergi kalau nak dibandingkan dengan kita. Tuan-tuan, orang yang mengejar kita sekarang bukan Singapura. Singapura dah berada di depan kita. Orang yang mengejar kita bukan Vietnam. Sebahagian daripada aktiviti ekonomi pertanian Vietnam dah ada di depan kita. Orang yang mengejar kita adalah orang yang kena session selama 25 tahun oleh kuasa-kuasa besar, iaitu Myanmar. Dan mulai buka negara dia kepada orang awam, orang luar baru tahun 2011. Ni baru tahun 2014. Bulan lepas saya ke Myanmar, jumpa dengan Menteri Pertanian dia. Menteri Pertanian dia bawa saya melihat sendiri bagaimana dia membangunkan pertanian di dalam negara dia. Tuan-tuan dan puan-puan, nanti tengok tenaga kuat ada pada belia-belia mereka. Peruntukan most probably datang daripada kuasa-kuasa besar. Dia mempunyai parlimen, bangunan parlimen yang terbesar di Asia Tenggara pada masa sekarang, tuan-tuan dan puan-puan. Dia mempunyai rantaian jalan raya 16 lane, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun sebiji kereta pun tak ada di atas jalan raya pada masa sekarang. Dia boleh menganjurkan World Economic Forum di dalam negara. Berbagai-bagai forum antarabangsa dianjurkan oleh Myanmar pada masa sekarang. Dan kita akan lihat mereka akan berada di hadapan dan kita akan berada di belakang mereka kalau kita tidak benar-benar memberi tumpuan kepada pembangunan di dalam negara. Sekarang kita benci dengan orang yang datang di dalam negara kita. Kita marah kepada mereka yang datang ke dalam negara kita, walaupun kerja-kerja yang mereka buat adalah tujuan untuk pembangunan di dalam negara kita. Satu hari nanti bila mereka berada di depan, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita akan berada di negara mereka, mencari makan di dalam negara mereka, bekerja di dalam negara mereka, meninggalkan negara kita dan berada di dalam negara mereka semata-mata untuk mencari makan. Jangan terkejut. You take my word and you look, you can see another 20 years. Kalau kita masih duduk di dalam keadaan dan cara kita bekerja pada masa sekarang, kita akan jadi sedemikian. Sebab itu kerajaan memperkenalkan berbagai-bagai transformasi di dalam negara. Mungkin kita sukar untuk nak terima, mungkin payah untuk kita faham. Tetapi percayalah, kalau kita tidak membuat transformasinya daripada sekarang, kalau kita tidak laksanakannya daripada sekarang, kita akan ketinggalan pada masa ini. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita pergi ke Filipina, tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat Manila, negara bandar kosmopolitan. Kita melihat begitu ramai rakyat yang ada di sana. Kalau nak dibandingkan dengan negara kita maju lebih daripada negara lain. Tapi mereka adalah tenaga kerja yang kuat. Tenaga kerja yang kuat adalah di Filipina. Orang Filipina akan datang ke mana-mana saja untuk mencari pendapatan, untuk bekerja. Dan mereka juga dikejari oleh pembangunan-pembangunan di dalam negara mereka. Dan satu hari nanti, tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak mampu lagi untuk bersaing dengan mereka. Dulu di Pulau Bidung, apabila berlaku peperangan di Vietnam, selama 33 tahun peperangan berlaku di Vietnam, ramai orang Vietnam yang lari sebagai pelarian, yang pecah kapal sebahagiannya mati di tengah laut. Tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian besarnya ialah berada di negeri-negeri tertentu. Kita melalui bangsa-bangsa bersatu membenarkan mereka transit
Mereka transit tuan-tuan di Pulau Bidung. Atas dasar kemanusiaan, kita biarkan mereka transit di Pulau Bidung. Mereka tinggal di Pulau Bidung, mereka hidup di Pulau Bidung, sehinggalah tuan-tuan dan puan-puan kuasa-kuasa besar Amerika mengambilnya, Kanada mengambilnya, Australia mengambilnya, United Kingdom dan EU mengambilnya, dan mereka berada di negara-negara berkenaan. Sekarang mereka berada di dalam generasi kedua. Dia balik mari tengok Pulau Bidung di tempat dia tinggal dahulu, tempat mak dia bercerita dahulu, ayah dia bercerita dahulu, negara mana yang dia menjadi transit untuk pergi ke Amerika sebelum datang ke Amerika. Tuan-tuan dan puan-puan, dia berupaya untuk membeli Pulau Bidung pada masa itu. These people berupaya untuk nak beli Pulau Bidung pada masa itu. Dan sekarang mereka terlibat di dalam agriculture. No wonder tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh dapat daun pisang di Liverpool, England. Bila kita tanya daripada mana? Daripada Vietnam. Siapa yang menguasai pertanian di Amerika Syarikat? Sebahagiannya adalah orang Vietnam yang dahulunya adalah pelarian. Tetapi mereka juga adalah toke-toke dan petani-petani yang mempunyai ladang di negara Vietnam dia dulu. Berhijrah lari ke Amerika Syarikat melalui transit di Pulau Bidung, dan sekarang menjadi penanam utama sayur-sayuran dan buah-buahan di negara Amerika, di EU dan negara-negara lain yang menjadi tumpuan mereka sekarang. Kita boleh dapat jantung pisang di England tuan-tuan daripada mana? Daripada Vietnam. Kita boleh dapat serai daripada mana? Daripada Vietnam. Kita boleh dapat lengkuas daripada mana? Daripada Vietnam. Thailand tu biasa saja. Kerana every street in the world adalah restoran daripada Thailand. You can get Thai restaurant every street in the world. You boleh dapat di Frankfurt, di Amsterdam dan di mana-mana saja Thai restaurant pada masa sekarang. Thai restaurant sudah menjadi jenama tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita orang Malaysia payah nak makan, kita akan cari Thai restaurant. Kita akan order benda yang halal. Ikan saja yang kita makan sekali dengan tonnya, kita boleh makan. Jadi kalau mereka boleh menguasai pasaran antarabangsa, dan kita duduk di dalam takut yang lama, kita di dalam takut yang lama begitu kesukaran pada kita. Sebab di dalam agriculture juga dia ada 3 komponen. Komponen yang pertama di dalam agriculture, we have to make sure that the raw material yang kita hasilkan, Jabatan Pertanian ke Mardi, ke Mada, ke Kada, ke sebagainya, raw material ini mesti mencukupi dan berkualiti. Kalau kita tanam ubi kayu, mesti ubi kayu itu yang berkualiti dan juga mencukupi. Processing part of it mesti proses yang mempunyai standard-standard yang telah ditetapkan. Begitu juga promosi dan pemasaran yang kita buat. Ini kalau orang order kepada kita, saya pergi ke China bawa durian, cerita macam-macam berkenaan dengan durian. Importer seorang datang, dia nak 7 kontainer seminggu durian. 17 kontainer seminggu durian. Dia nak sign agreement dengan saya. Pokok mana kita nak petik 17 kontainer? Sedangkan durian kita perlu bubur dulu. Durian siam saja yang boleh petik, tetapi durian kita dia kena bubur. 17 kontainer baru seorang. Saya tanya nak jual di mana 17 kontainer. Dia kata 17 kontainer ni kalau mari dengan pelabuhan, buka di pelabuhan tu habis 17 kontainer. Ni Datuk Mat ada ni. Datuk Mat pergi dengan saya. Problem yang dihadapi oleh Datuk Mat sekarang ni ialah bagaimana nak supply secara konsisten dan secara kualitinya tidak berubah. Apabila jackfruit nangka boleh bawa masuk ke China, apabila buah nanas boleh bawa masuk ke China, bila kita tanya orang yang menanam apa ni nanas, cukup kalau kita nak hantar ke China? No problem, betul.
Jangan bimbang tu. 1000 hektar kita tanam. Tuan-tuan, orang Cina ada berapa bilion. Kalau Dan dia suka ke nanah kita, tuan-tuan. Goreng pisang, kita duduk pisang di Xi'an, kita goreng di Xi'an. Saya mulakan Xi'an ni 8 tahun dahulu, menerokai pasaran Xi'an ni 8 tahun dahulu. Goreng pisang, tuan-tuan dan puan-puan, kualinya tak bawa masuk dalam kedai, sehingga tak boleh nak goreng. Ni Datuk Mat ada, tak boleh nak goreng. Dia duduk tunggu, tak boleh nak angkat. Cucuk pisang tu, tarak, cucuk pisang tu, kita masuk 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dalam lidi tu 5 cucuk pisang tu harga RM5 Malaysia. Dia jual ke pokok Melayu ni. Kita sebut saja RM5 tak ada masalah. Dia keluar 10 yuan. RM5 10 yuan. Keluar duit gitu. Tak cukup. Cuba bayar. Kerana apa? Kerana dia ada culture, dia ada budaya. Dia buka negara dia, dia cuba nak makan makanan yang luar daripada negara dia. Dan dia ada kaitan dengan simbol status ni pula. Macam orang kita lah dulu, pakai kasut ballet tu, tak kasut atas meja, sebab nak tunjuk kasut kita tu ballet. Tunjuk kasut tu club at one time. Kita pakai mesti umpamanya round habis kampung kita. Kenapa? Kerana kita pakai mesti. Kita tidak pakai lokal punya kereta. Dia pun berhadapan dengan keadaan sebegitu. So budaya-budaya begini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita study, kalau kita tengok, dan kita perlu grab the opportunity. Siapa yang nak buat ni? Siapa yang nak pastikan cukup bekalan makanan, cukup untuk diekspor ni? Kalau kita tanam ubi, cukup ubi. Kalau kita tanam jagung, cukup jagung. Kalau kita terlibat dengan pertanian tak dalam perikanan, cukup perikanan kita. Apabila menteri kata 50-50, apa langkah yang kita buat? Berapa kali dah kita present paper? Berapa kali dah kita bagi tahu kepada EPU, kita bagi tahu kepada Treasury, peruntukan dah ada. Bila nak buat? Bila nak buat? Kita takutnya nanti kita terlampau banyak berbincang, kita terlampau banyak bermesyuarat, kita terlampau banyak melawat, yang akhir sekali kita tak buat apa pun, tuan-tuan. Dan orang mula ikut. Ada ke tidak orang Melayu berada di negeri China? Ada. Untuk tujuan apa? Bermastautin tu? Tidak. Dan untuk tujuan apa? Untuk tujuan pergi belajar. Habis belajar dia akan balik ke negara dia. Adakah orang-orang Melayu kita berada di England? Ada. Di London saja 35,000 ada. Di England saja 35,000. Orang Melayu ada. Adakah mereka merupakan yang boleh kita support ataupun boleh menjadi ejen kepada kita untuk kita mengeluarkan produk kita dan mereka menjadi ejen, sama ada di dalam restoran dia ke dan sebagainya? Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, orang-orang lain, dia menggunakan. Macam Thailand, tuan-tuan, satu ketika dia boleh ubuk negara berkenaan. Kalau you tidak benarkan dia bawa masuk bahan-bahan mentah daripada Thailand, serai, lengkuas, halia daripada Thailand, dia akan tutup semua Thai restoran dia di negara berkenaan. Sebab apa? Dia ada kuasa penuh. Dia akan tutup. Jadi dia tanam negara dia, tanam apa pun dia boleh, tak ada masalah. Dia boleh hantar. Kita ada seorang lain, tapi saya minta Datuk Mak follow up. Saya, if I'm not mistaken, saya bagi pada Sam. Dia ambil nombor telefon dia. Tapi saya janji dengan dia bulan 8. Dia buat Nation Food Festival di England. Di atas pada Liverpool sikit, Cheshire Oak. Kebetulannya ialah Cheshire Oak ni dia jual jenama, produk-produk berjenama.
Bila 31 hari bulan Disember, dia sale. Sale dia sang itu. So kita tunggu di tempat sale tu daripada pagi ni. Semayang subuh dalam kereta. Sebab sejuk sangat, semayang subuh di dalam kereta. Bila dia buka, kita masuk. Saya berjalan-jalan, saya tengok dengan anak saya berjalan semua. Masuk di dalam satu restoran. Saya jumpa dengan budak Melayu sedang cuci meja. Atau kursi cuci meja. Kafe dia ni very big, duduk di tengah-tengah. Di tengah-tengah pusat membeli belah yang tersohor di kawasan berkenaan di England. Dia pun datang, bila dia tengok saya datang Malaysia. Dari Malaysia ke dengan saya kata dari Malaysia. Saya pun dia kata ayah saya dari Malaysia, tapi mak saya orang sini. Saya tengok ke muka dia tu, dia banyak ke Melayu. Ayah daripada Batu Pahat, mak daripada sini. Tapi uniknya saya ni, ayah saya mati di Cheshire Road, di Cheshire. Mak saya mati di Batu Pahat. Mak orang putih mati di Batu Pahat, kubur di Batu Pahat. Bapa orang Melayu mati di England, kubur di England. Lepas tu saya tanya dia, dia nama Rosli. Kata, you ni apa ni, lama dah di sini. Dia kata 39 tahun. My father dulu dia orang Klasik lah, kapal tinggal dan sebagainya. So anak-anaknya balik tak ke Malaysia? Dia kata tak balik. Ada anak dia yang belajar di Oxford University. Kata, kenapa tak balik bekerja di Malaysia? Dia kata bagi anak dia, ni adalah negara dia. Tak ada istilah balik ke Malaysia tu, tak ada. Grandmother from England, dah. Father pun duduk di England, yang dibagi dia tak ada. Tak ada. Saya kata, so you kerja di sini? Saya kerja di sini. Saya pun keluar. My son bagi tahu apa dia. Dia tahu siapa tadi. Saya kata, orang Malaysia yang kerja di sini. Dia kata tidak. Dia adalah owner kepada kafe. Saya pun terus masuk balik. Sebab dalam kepala saya ni ialah, this is the time untuk kita jadi agent produk. Saya bagi nombor email dia kepada Sam. Jadi kalau boleh Datuk Mak follow up untuk nak masuk pergi produk kita gunakan. Bila saya pergi sekali lagi jumpa dengan dia, saya baru tahu dia ni owner, betul-betul owner. Sebab dia terus pergi, dia buka komputer, dia buka. Sebab masa dia ambil bagi kuih ke saya 4 orang, dia bagi kuih 4 ni free. Saya kata tak ada gaji yang ini budak ni. Kawan ni bagi tahu my wife, kawan ni tak ada gaji yang ini. Mai bagi kuih kita. Pak budak Malaysian masuk, ada anak 4 orang juga, dia angkat kuih 6 biji bagi ke kawan. Dia terlampau suka jumpa dengan orang Malaysia. Dan tuan-tuan, kalau kita ada kesempatan, we have to follow up. Ambil betul-betul alamat dia dan sebagainya dan laksana. Macam saya buat di Zian. Saya senantiasa bagi tahu saya nak attack Zian. Saya nak attack Zian. Daripada 8 tahun dulu saya bagi tahu saya nak attack Zian. Sehingga kan saya bagi tahu pada Datuk Noh, saya bagi tahu pada Datuk Khalid Nordin, Menteri NTCD pada masa itu, Zian saya tak nak bagi orang lain pergi, saya nak pergi. Akhir sekali keluar surat layan mengatakan saya ada bisnes di Zian. Sebab itu pergi ke Zian saja. Sebenarnya tuan-tuan, if you really nak kepada that market, you have to attack. Saya pergi duduk dengan Haji Daud ni tuan-tuan di dalam masjid tertua tu, duduk bersela, piak atas kepala. Dia tak erti cakap Melayu, tak erti cakap orang putih, saya tak erti cakap Cina, tapi berkomunikasi dengan cara signal saja tuan-tuan.
akhir sekali baru-baru ni 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, first time BZN atas dasar kapasiti persahabatan saya dengan mereka, dengan masyarakat BZN, kita buat Malaysian Food Festival di Xi'an yang elektrisitinya disambung daripada gudang kedai-kedai bersebelahan yang memberi secara sukarela kepada kita. And this year, Alhamdulillah, PM pergi official dan PM buat beberapa pengumuman dan Asia buat boleh pergi ke Xi'an 4 kali dalam masa 1 minggu. Dan it's yours. It's yours. Masuk it's yours ni ialah Kedah Perlis. This is the time yang you boleh pergi and do the business. You nak pergi melalui MADA boleh, you nak pergi melalui PAMA boleh, you nak pergi melalui Kerajaan Negeri boleh. Buat dan menembusi pasaran yang dah pun kita tembusi. Apa lagi? Jangan bila kita terokei, tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan, orang ambil produk kita, dah bubuh jenama dia, branding dia adalah branding negara dia, akhir sekali dia jual produk daripada negara dia atas brand. Ini adalah beberapa perkara tuan-tuan dan puan-puan yang perlu tuan-tuan lihat. Satu laginya ialah projek ataupun announcement yang dibuat oleh Menteri. Sepanjang 1 tahun Menteri berada di kementerian kita, kita kena tahu apa pengumuman-pengumuman yang telah dibuat oleh beliau. Apabila beliau menyebut tentang jihad, menguasai orang tengah, mengatasi orang tengah. Apabila dia sebut jihad mengatasi orang tengah, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tengok maksud yang sebenarnya ialah berkaitan dengan kita tidak menguasai rantaian nilai secara keseluruhan. Bila nak mengatasi orang tengah, kita perlu menguasai rantaian. Dan kita yang ada di jabatan dan di agensi perlu mengambil langkah bagaimana nak mengatasi masalah di dalam rantaian nilai. Sebab itu saya bercadang, Datuk Mak, kalau tak tahu saya nak bagi pada siapa tanggungjawab nanti, saya bagi bincang dengan kementerian. Saya nak minta supaya diadakan satu seminar berkenaan dengan rantaian nilai. Dan telah pun diadakan semasa Grow Agriculture Forum, Grow Agriculture ASEAN Forum di Manila baru-baru ini yang saya sertai, dan telah pun diadakan bengkel, dan saya minta dijemput Oliver, pengarah urusan Oliver yang base dia di Singapura, untuk datang bagi talk dan masukkan semua jabatan-jabatan dan agensi-agensi wakil mereka dan juga pihak-pihak swasta. Kita kena atasi benda ini dan kita perlu menguasai secara keseluruhan. Begitu juga apabila disebut saja program tanaman semula, pokok buah-buahan terpilih, tuan-tuan kena tahu. Bila sebut saja, you baca dan sebagainya, tuan-tuan di dalam jabatan, saya nak minta sangat adakan satu talk yang you boleh panggil daripada kementerian untuk memberi penjelasan. Sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Menteri berkenaan dengan program tanaman semula pokok buah-buahan terpilih. You call, panggil Haji Azimi ke, panggil TKSU ke, panggil orang yang terlibat di dalam division itu untuk bagi talk. Kumpulkan dan bagi talk, bengkelkan. Bagi soal jawab, berapa peruntukan yang ada, apa yang patut dibuat. Kalau orang kampung tanya kita, bagaimana kita nak jawab? Jangan orang kampung tanya kita kata tak boleh nak buat lagi kerana peruntukan tak sampai lagi. Tak boleh dengan cara sedemikian. Saya nak be proaktif. Saya ulang sekali lagi, tuan-tuan kena be proaktif. Apabila mengatasi masalah orang tengah, Menteri kata tuan-tuan duduk di Kedah, di Perlis, ambil inisiatif. Kita ada MOA, jabatan ataupun MADA ambil inisiatif, panggil daripada kementerian untuk bagi talk, untuk bagi penjelasan apa yang dimaksudkan oleh Menteri.
setiap apa-apa yang dikata, yang disebut oleh menteri. Satu lagi contoh dia ni ialah bila disebut pelancaran urban agriculture. Bila disebut urban agriculture, tuan-tuan jemput kementerian akan minta Mardi untuk datang untuk memberi penjelasan apa yang dimaksudkan dengan urban agriculture. Apa sebenarnya yang disebutkan dengan contract farming. Kita boleh jemput Datuk Mak datang, Datuk Mak dia mari pergi bagi penjelasan. Ataupun kita senaraikan apa yang disebut oleh menteri dan kita ada kertas, setiap kertas dan dibentangkan oleh bahagian yang bertanggungjawab terhadap apa yang disebut oleh menteri tadi. Dan tuan-tuan dapat penjelasan yang sebenarnya dan dapat menjawab persoalan-persoalan apabila kita turun ke bawah. Satu lagi yang saya nak bagi tahu, apabila tuan-tuan turun ke bawah, tuan-tuan rasa takut. Saya tahu, bila tuan-tuan duduk di negeri ini, tuan-tuan takut nak turun ke bawah, takut rakyat minta yang tuan-tuan tak boleh bagi. Kemarau nak datang, tiba-tiba berlaku kemarau, tuan-tuan boleh duduk di pejabat pakai air condition. Tetapi tuan-tuan, rakyat yang duduk di bawah, bagaimana dengan tanaman dia, bagaimana dengan ikan dalam sangkar dia, bagaimana dia tak boleh nak pergi ke laut ke, bagaimana dia tak boleh nak menanam ke, tuan-tuan dan puan-puan. Yang saya nak tuan-tuan lakukan, ambil semua masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka, wujudkan satu forum di kalangan tuan-tuan untuk berbincang saja. Berbincang, identify which area, tempat mana, industri apa, tanaman ke, perikanan dan sebagainya, kemudian kemukakan kepada kementerian. Dan kementerian dapat tahu apa yang patut dibuat. Jangan sampai kementerian turun dulu. Tak ada feedback daripada tuan-tuan, keluar dalam televisyen, keluar dalam surat khabar, tanah merekah, tak boleh nak apa dan sebagainya. Dan tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan masalah. Tuan-tuan akan berhadapan dengan masalah. Saya tahu peruntukan tak ada dengan tuan-tuan, tak cukup, tetapi kemukakan kepada kementerian. Contoh, bila di Kelantan berlaku kemarau dan orang tak menanam padi, tak boleh nak menanam padi, menteri turun. Menteri turun dengan pengarah-pengarah negeri juga. Akhir sekali menteri buat pengumuman untuk membekalkan pam air, kerana air ada di dalam tali air tetapi tak masuk di dalam bendam padi, pam air. Jadi kita di kementerian cari peruntukan untuk membeli pam air. Kenapa mesti menteri turun dulu? Kenapa tidak daripada state kemukakan kepada kita 300 pam air kita perlukan? Kenapa tidak jadi macam tu? Kehebatan kita ni ialah apabila kita dapat memaklumkan keperluan negeri terhadap nak menyelesaikan masalah, itu adalah kehebatan kita. Tetapi apabila dah menteri turun, menteri menyelesaikan masalah, bagus dari segi political mileage. Tetapi dari segi kita perkhidmatan awam, kita kaki tangan awam, kita pegawai-pegawai yang dipertanggungjawabkan, sepatutnya datang dengan fakta ni hantar kepada kementerian, menteri turun base kepada fakta yang dia terima daripada kita. Hantar pada KSU kata Datuk kata turun pergi tengok. Dia orang ni minta 300 pam air. Boleh jadi jumpa dengan orang kampung, Datuk isytiharkan dulu. Datuk isytiharkan dulu. Kita nak bekalkan pam air. Apa salah? Saya bila tengok menteri selesaikan masalah padi, masalah di Temerloh, menteri selesaikan masalah air yang makin panas di dalam sungai yang menyebabkan kolam-kolam ataupun sangkar-sangkar di dalam sungai, ikan banyak mati. Saya turun ke negeri Kelantan juga, tengok orang yang menanam sayur. Rupanya orang tak menanam sayur bukan kerana kemarau. Bila saya pergi kata, kenapa you tak tanam sayur? Sebabnya Datuk, Rigi ada 3, air penuh, pam tak ada. Pam tak ada, pos tak ada. Orang yang menanam dah lari semua dah. Tak nak menanam.
Saya kata, kenapa you tak kemukakan kepada kita? Kita tak ada duit. Ya. Saya tahu awak tak ada duit. Tapi di kementerian 400 juta kita hantar balik. Kenapa ada 400 juta hantar balik ke APU? Yang duduk di bawah tak ada duit. Mana silap ni? Mana salah ni? Salahnya ialah hak bawah tak inform kepada hak atas, hak atas tak turun kepada bawah. Saya lulus on the spot 50,000. Beli satu kubota, beli apa ni, pam air 3, beli hose. Buat, saya nak tengok kata, biar jadi kawasan ni lembah Binjai saja. Lembah Binjai ni ialah lembah yang pernah menjadi kawasan tanaman sayur-sayuran dahulu. Air banyak dalam sungai. Atau air dalam sungai tu dia dekat dengan laut, dia tak boleh nak buat siram pokok. Payah dia kata air. Mati pokok-pokok. Tak payah gali pergi. Tak payah gali lah tu, pergi ada dah. Tunjuk saya pergi. Tunjuk air penuh dalam pergi. Pam saja tak. Why must this thing happen? Mana silapnya kita? Di mana silap? Jadi saya nak kepada tuan-tuan supaya bertindak lebih proaktif. Okey, jangan segan-segan, jangan malu-malu, jangan rasa takut nak jumpa dengan KSU, jangan rasa awak nak suruh KSU jadi macam mana? Saya pun tak reti nak cakap, nak suruh KSU jadi macam mana? Nak kata garang jauh, tak garang bakar dia tidak jenis garang. Bakar tu bukan bakar garang, jadi tak reti nak marah orang. Nak macam mana? Mengayu turun tolonglah, bawa malu. Saya bawa semua EPU, KP, EPU apa semua pergi ke Langkawi. Tunjuk segala tempat kita nak buat Langkawi dan sebagainya. Okay, sini I give you 15 million. Atas kata 15 juta. Bagi. Dan buat lah. Kerja saya bukan pergi nyakur bawah no. Kerja saya ni ialah awak tak cukup duit, awak nak tadahan air dan sebagainya. Berapa juta agaknya? Ada 2 juta. Ni berapa juta? Ni 3 juta. Ni berapa juta? Ni 2 juta. Total 15 juta. Ni macam mana ni? Nak 15 juta. Okey, I give you 50 million. Duit sampai lah. Within 1 week duit sampai lah. Now proceed. Orang Kelantan kata, poh lah bincang lagi. Tak apa. Kita pergi meeting di Langkawi. Nak meeting apa benda lagi di Langkawi. Ini baru ni dah hidup Langkawi. Tengok dah. Tak apa. Kita bawa kita pergi meeting di Langkawi. Awak nak pergi Langkawi ke? Awak nak buat kerja di Langkawi tu? These are the things. Tolong. Awak ingat tak? Ni awak lah ni. Awak ingat tak? Masa perhimpunan di Alustar baru di Kedah, Ijitra. Kan, Ijitra, perhimpunan besar-besaran perkhidmatan awam baru. Oleh kerana KSN ada, KPPA ada, KSU semua, ketua perkhidmatan ada apa semua situ. Saya pakat dengan PPP. Selepas daripada program ni, dia ada program ni. Dia kata tak ada. Kalau saya atur program untuk awak boleh? Dia kata boleh. Saya pun atur. Bagi tahu ke Madam, Datuk Rahim kata, kita bawa pergi ke Ladang Manggol, Tobiak. Program Tobiak. Okey, saya pun telefon, kata kalau nak begini, baik kita telefon ke KSN. Kalau KSN nak begini tak? Saya telefon ke KSN. KSN kata molek sangat kan? Setuju. Saya pun nak pergi. Saya pun ke main meeting, syukur ada pegawai saya. Saya kata tu kalau macam tu, kita hantar pada semua KSU. Kalau mana nak pergi kita bawa. Bagi tahu dia, iklan dia ni ialah lepas pada balik. Masa nak balik tu kita bagi mangga-mangga, termasuk nanah dan sebagainya. Dia pun sebab orang tak pernah tengok KSU transport, dia tidak ada kaitan dengan tanaman. Dia mana tengok buah harum manis ke apa ke. Kalau dia beli dia tahu harum manis mahal tu aja. Dah dia mari nak tengok. Saya pun bawa mari, tiba-tiba ramai mari dengan KSU, KSN, KPPA apa semua, kita buat mini exhibition.
tunjuk bagaimana buah mangga nak tuk buah pokok macam mana. Kita suruhlah KSU tanam, KSN, TPPA apa semua tanam, KPICU, KPEBU semua ada. Tak, YB Suraya dia cerita. Dia mari juga. Sambil dia mari dia ngong, dia minta 3 juta. Dia minta 3 juta. Nak besar ni apa semua, dia minta 3 juta. Saya pun mesyuarat KSU dan sebagainya. KPEBU kata sini. Saya luluslah 3 juta, nanti saya hantar meeting. 3 juta YB Suraya nanti saya lulus. Singgah je. Sebelum petang kita naik kapal terbang, dah habis pukul 12. Dah. Kalau nak akak makan nasi, orang makan sikit-sikit ya. Kita pergi makan pulut dengan mangga. Tak pelik ni. Pulut dengan mangga ni Kuala Lumpur payah nak boleh. Awak duduk Kedah ya boleh makan pulut dengan mangga ni. Kalau saya mari tak angkat pulut dengan mangga juga, pelik lah rasa. Bawa saya pergi makan di hotel. Hotel ni naik pening dah saya nak makan nasi di hotel. Orang buat lah macam Cik Makno, bawa pergi hari di Kuala Kedah makan gulai ikan temenung hari ni pagi. Siapa makan ikan temenung? Siapa dah sekarang makan ikan temenung? Bawa KPIC 10 ekor ikan temenung dia makan. Sekali makan. Kenapa dah? Jadi kita dengan cara sedemikian, kita minta, kita bagi tahu persoalan. Saya bawa pergi ke Langkawi, bawa pergi ke Mardi Station. Mardi pun bagi taklimat. Nak ambil alih kampung buku. Nak majukan kampung buku. Nak jadikan kawasan tourism a part of Mardi Station. Panggil ketua jabatan, panggil PKNP, panggil state sekali. Follow up-nya Mardi buat presentation pada Menteri Besar. Menteri Besar setuju. Bagi tahu Menteri Besar jangan bimbang berkenaan dengan duit. KPEBU dah bagi duit. Kita tidak nak tanah pun kita tidak nak. Nak buat berapa? Ambil ke state lah. Yang kita naknya ialah kita maju, kita cantik supaya orang Arab mari boleh duduk di situ, boleh menikmati apa saja yang ada di Langkawi. Termasuklah keindahan kampung buku ni. Jangan duduk orang Kelantan kata sebek gitu. Of course state tak ada duit. Takkan state nak belanja berjuta-juta untuk tujuan tu pada masa sekarang. Sebab tumpuan pada benda lain banyak lagi. So kita pun suruh EPU belanjakan, pujuk EPU, bagi tahu pada EPU nampak logik dia. Sebab EPU tengok sendiri keadaan dia dan lulus peruntukan. Dan kita buat. Jadi tuan-tuan yang ada di Perlis, yang ada di Kedah, ambil opportunity sedemikian. Pulut gaunnya berapa sen sangat kalau dia mari nak akak dia pun. Dia pun boleh beli. Tak, tapi hemah. Orang Kelantan kata hemah. Hemah kena jaga. PR kita. Elang ni bukan main. Turun kapal terbang ni. Tu saya bawa awak ke makan banding ni. Tak ada pun. Sikit aja dia makan. Tapi dia nak tengok benda sebenar on the ground macam mana. Bila dia tengok, dia clear betul-betul. Rupanya air di Langkawi ni turun daripada bukit. Walaupun kemarau masih tak kering, tetapi tak ada tadahan. Tak ada kolam tadahan. Tetapi terus air ni pergi ke laut. Bila pergi ke laut, jadi pembaziran. Kita nak buat tadahan saja, Dato'. Berapa juta? Sejak main orang kaya, berapa juta lah? Adalah dalam 2 juta. Tapi this year kita tak nak pakai 2 juta tu pun. Kita nak buat kajian apa semua. Okey, secara umum Langkawi 15 juta. Proceed. Gunalah opportunity tu. Dah tahu dah KSU gitu. Kalau KSU duduk marah mana ni tudung dengan kau ni tak kena ni. Baju warna lain, tudung warna lain. Memanglah orang tak pakai tudung sama dengan baju. Kalau dia tak reti, tak pernah pakai tudung, dia nak kita tegur orang pakai tudung, buat apa? Takkanlah baju warna merah, tudung pun warna merah, kasut warna merah, beg warna merah. Dia jadi sedondong pula. Kan? Dia mesti ada merah sini, tapi hitam sini, baju warna lain.
Dia boleh nampak matching. Jadi dia tidak akan tegur benda yang tidak ada kaitan dan tidak ahli bagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ambil kesempatan sedemikian. You dengar saja, you tak berapa faham, nak turun ke bawah, rasa macam tak itu, hantar surat ke KSU tak apa, telefon ke syukur tak apa. Ini syukur tak berapa faham ni, KSU kata ni, boleh tak siapa-siapa beri penjelasan? Okey, saya suruh SUB saya. Haji Amran turun pergi ke Kedah sekali lagi, organize sekali. You bagi taklimat apa yang disebut oleh menteri berkenaan dengan jihad, memerangi orang tengah ni, apa benda sebenarnya? Siapa orang tengah ni? Nak jihad macam mana ni? Nak perlu perang, asal pedang, asal parang, apa? Oh, jihad macam mana? Ataupun bagaimana? Siapa jadi alternatif kepada orang tengah ni? Persatuan Peladang ke jadi alternatif? Nikmat ke jadi alternatif? Nafas ke yang menjadi alternatif? Sepatut mereka ke yang orang-orang? Okay, my best bar. Tokek dia tak ada. Tokek dia tengok projek dia hari ni. Di kementerian-kementerian, tuan-tuan, Fama dah buat di Kementerian Putrajaya 8 buah mini pasar tani yang disebut sebagai my best bar. 18 hari bulan ni KSN akan rasmi di Jabatan Perdana Menteri. My best bar di negeri kita mana kita? Di jabatan-jabatan kerajaan ada tak? Mini pasar tani. Turun saja nak balik, you boleh beli ikan, you boleh beli sayur, you boleh beli ulam, you boleh beli apa ni, bawang, apa semua, kuih-muih, baju dan sebagainya, balik. Naik kereta suami mai ambil terus balik masak. Tak perlu nak berhenti mana-mana. Di Putrajaya memang popular pada masa sekarang. Satu mak pun tak tahu tim mana lagi dah nak dia letak my best bar. Kenapa kita tak buat? Tok mak orang Kedah. Orang Kedah ni. Kalau Datuk Mak tak buat di negeri Kedah, kita boleh marah ke Datuk Mak kerana dia orang Kedah, tak buat di Kedah. Tetapi kalau you sendiri pun tak tahu apa dia my best bar ini, apa faedah yang boleh pada kita dan dari kita. Dulu Kementerian Kesihatan, hospital tak boleh, takut nanti ni, takut macam-macam takut. Tengok-tengok di Kementerian Kesihatan sendiri buat sekarang my best bar. Hari Khamis ke, hari Rabu ke, satu hari. Dulunya dulu 2 minggu sekali, sekarang dah minta seminggu sekali. Boleh beli macam-macam di bawah tu. Dah, petang boleh beli, naik kereta balik, masak kanan. Tak ada masalah. Dengan harga yang murah. Tak perlu nak di pasar, tak perlu nak di mana. Why? Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah pesanan-pesanan supaya saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan dah tahu kaedah pelaksanaan. Dan saya nak ucap berbanyak terima kasih atas beberapa perkara. Pertamanya ialah kerana rakyat di dalam Malaysia tak lapar. Rakyat di dalam Malaysia ni tak pernah berkebuluran, kerana tuan-tuan dan puan-puan adalah orang yang bertanggungjawab menjaga makan minum rakyat di dalam negara. Orang cakap berkenaan dengan lembu tak cukup, kambing tak cukup, bukan tak cukup, tuan-tuan dan puan-puan. Dia takut naik harga bukan kerana kita yang naik harga, tetapi takut orang lain naik harga. Naik harga pula bukan sepanjang masa naik harga, tetapi kita tengok macam ada trend. Musim-musim perayaan dia naik. Tetapi bekalan-bekalan padi, beras dan sebagainya yang menyebabkan kita tidak lapar. Yang keduanya, sepanjang tempoh saya jadi KSU, tuan-tuan dan puan-puan lah orang yang membantu saya. Panjang tempoh tuan-tuan saya jadi KSU dan saya berada di Kementerian Pertanian ini, orang yang betul-betul yang membantu saya adalah tuan-tuan dan puan-puan.
Kerana tuan-tuan berada di bawah. Berada di bawah. Kalau kita main chess, main catur tuan-tuan, king dengan queen tu payah nak mati. Soldiers kalau duduk depan tu cepat mati. Dia kena makan awal-awal. Jadi tuan-tuan tu soldiers. Soldiers tu adalah tuan-tuan. Kalau maki hamung kepada kementerian tu, dia tak main maki hamung ke PSU. Dia maki hamung ke hak jumpa dengan dia. Kalau tuan-tuan nak pergi jumpa dengan dia, penternak ke petani ke nelayan tu, ada masalah, tuan-tuan dia holok kepala kepada dia, tuan-tuan lah dulu haknya. Itulah hikmah yang paling besar tuan-tuan bagikan kepada saya. Barulah tuan-tuan bagi tahu ke KSU mari turunlah. Geda dah nampak ni. Nak boleh geda tu tuan-tuan, bergatang obat tuan-tuan sumak dalam perut dia. Jadi tuan-tuan nak orang yang meredakan keadaan, berdampingan dengan rakyat yang daripada berbagai-bagai keadaan. Jadi untuk nak meredakan segala-gala ni tuan-tuan, menyenangkan tuan-tuan bekerja dan menyenangkan kita yang berada di kementerian untuk menjalankan tugas, tuan-tuan kena hubungan itu kena baik. Tidak ada gap di antara PSU dengan tuan-tuan yang ada di bawah. PSU tidak cuma berjumpa dengan ketua-ketua pengarah. PSU kena berjumpa dengan semua tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan-puan tidak saja berjumpa dengan pengarah-pengarah negeri saja ataupun ketua-ketua pengarah saja, tetapi tuan-tuan kena berjumpa dengan PSU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sebagai minta maaf tak pandai nak cakap. Tapi Datuk, saya kita mewakili pada pesawat. Kalau Datuk tengok tadi kawasan daripada Kangar ke selatan Perlis adalah kawasan Mada, dan kita tengok hasil pun kat sana tinggi dan masalah pengairan itu ada masalah. Tetapi kalau Datuk pergi ke sebelah utara, di sana sawah tak orang kata tak ada pengairan yang baik. Jadi di sana dipanggil tanah darat. Jadi saya nampak Datuk selalu mengatakan bahawa untuk cari duit itu daripada kementerian. Boleh tak sekiranya kawasan yang tanah darat ni, bukan kawasan Mada ni, kita cari penyelesaian masalah pengairan untuk meningkatkan hasil padi. Lagi satu, dulu saya tengok kalau tak salah saya, kawasan padi diaktalkan tidak boleh membuat pembangunan sawah. Tetapi sekarang ni adakah atau tu telah ditukar? Sebabnya macam kata Datuk tadi, sawah padi dah berterangan, tetapi penduduk makin ramai. Dan generasi anak-anak kita nanti mungkin terpaksa makan gandum instead of beras. Itu sahaja Datuk. Terima kasih. Saya Husnah Jabatan Marti Arau. Okey, terima kasih banyak. Pertamanya ialah berkenaan dengan perairan ini. Dari bawah NPEA, kerajaan telah meluluskan peruntukan 2.4 bilion dari segi pembangunan tanah sawah di Kedah Perlis ini, termasuklah mengambil pinggir-pinggir, kawasan-kawasan pinggir. Jadi berlaku perluasan. Kawasan ladang padi ini akan berlaku pembesaran yang melibatkan sawah-sawah padi. Di samping kita membina perairan-perairan baru, tetapi kita mengambil kira juga kawasan-kawasan baru yang termasuk di dalam Mada. Itu salah satu. Berarti dari masa ke semasa tindakan-tindakan yang diambil. Yang keduanya ialah bagaimana
pengairan ini diseliakan, itu memainkan peranan. Kalau kita tengok di negara-negara maju, kalau kita perhatikan di negara-negara maju, bukan saja perairan itu ada, tetapi bagaimana dia membudayakan orang-orang dia untuk penggunaan pengairan, supaya dia jaga pengairan itu sendiri, dibudayakan penjagaan terhadap pengairan itu sendiri. Jadi kalau kita pun di MADA, di KADA, di Jabatan Pertanian, yang penting pada kita ni ialah bagaimana kita membudayakan orang-orang kita. Sebab itu kalau kita perhatikan the facilities, at one time dulu macam Perlis, kita tengok Perlis hari ni, tengok di Kanga pada hari ni, nak cari kertas keping atas jalan raya pun susah. Kenapa? Kerana kita buat satu pembersihan dan kita mulai membudayakan. Itu menjadi kaedah yang terbaik. Yang ketiganya ialah kita tak boleh bergantung kepada satu jenis padi. Kalau kawasan-kawasan yang mencukupi air, kita boleh bergantung kepada benih-benih padi yang menggunakan banyak air. Tetapi mardi dari masa ke semasa, dan 2 minggu lepas saya pergi ke Iri di Manila, berjumpa dengan CEO dia berkenaan dengan benih-benih padi baru. Macam kita ada erok, patutnya kita perluaskan tanaman erok ni, padi erok ni yang tak perlu menggunakan air, tetapi menggunakan siraman dalam bentuk siraman. Jadi kalau kita gunakan dalam bentuk siraman, yang perlu kita perbanyakkan bukan tali air, tetapi mungkin tube well. Air itu kita ambil daripada bumi untuk kita siramkan padi-padi. Jadi dari masa ke semasa kita kena menghasilkan benih-benih padi baru bersesuaian dengan keadaan tanah dan kawasan di dalam negara. Contoh dia ni ialah bagaimana orang-orang di China dia boleh menanam sayur-sayuran pada musim winter. Dalam keadaan snow duduk turun, tetapi bila kita masuk di bawah tanah hijau itu ataupun rumah hijau dia yang diperbuat daripada tanah, ditutup dengan tanah separuh, ditutup dengan plastik separuh, dan dia kontrol suhu di dalam tu yang dia menghasilkan tanaman yang cukup berzat, cukup segar, subur sayur-sayurannya. Berarti musim winter pun dengan snow yang turun pun dia masih lagi boleh menanam. Kenapa? Kerana ada benih dan ada teknologi. Saya pernah tengok dan mendapat penerangan daripada Iri, dia buat presentation bagaimana tanaman boleh ditanam pada musim banjir. Jadi kaedah macam mana dia menanam pada musim banjir. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh baca, saya pernah tengok filem di Hong Kong bagaimana dia tanam sayur-sayuran di atas tokang. Sebahagian daripada mereka ni tinggal di atas tokang, atas perahu dia, tidur di situ, makan di situ, hidup di situ. Tetapi di sekeliling tokang dia tu, dia ada bekas-bekas yang dia boleh tanam kubis dan sebagainya. Jadi padi di negara-negara kita, di samping kita membelanjakan produkan yang begitu besar untuk tali air, kita juga perlu bergantung kepada benih-benih baru yang boleh kita tanam di kawasan-kawasan yang tidak ada perairan yang mencukupi. Iaitu dengan menggunakan benih padi erok. The second question yang dibangkitkan ialah berkenaan dengan tanah-tanah pertanian. Kita tak boleh nak lagi daripada orang menggunakan tanah untuk nak buat rumah. Guna tanah untuk buat kilang, guna tanah untuk buat sekolah. Kita tak boleh nak ekor. Dan kebanyakannya ialah mereka akan buat di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan bandar ataupun di dalam bandar.
Di negeri Kedah, kalau kita tengok, di Bandar Alustar sendiri pun ada tanah-tanah. Tapi kalau tuan-tuan berdiri di situ, fikir secara logik, secara betul-betul fikir secara rasional, sesuai lagi ke tanah padi di situ. Sesuai lagi ke kita tanam padi di situ. Sedangkan pembangunan sekeliling itu, tanah dah jadi mahal, rumah perumahan banyak, penduduk ramai, anak-anak pun nampaknya balik. Oleh kerana perhubungan di antara Kuala Lumpur dengan Alustar mungkin dalam 5 jam saja, yang menyebabkan kecenderungan mereka untuk balik ke negeri dan membina rumah-rumah di negeri, sama ada sebagai persinggahan ataupun balik bekerja di negeri ke, yang menyebabkan mereka membina rumah di situ. Bila negara mulai maju, pelaburan mulai masuk, maka pelabur-pelabur juga memerlukan kepada tanah-tanah untuk membina faktori kilang-kilang mereka. Jadi ini tak boleh nak buat. Sebab tu dalam perancangan kerajaan berkaitan dengan apa ni, kita melebarkan mungkin di pinggir-pinggir untuk dimasukkan di dalam madang supaya perluasan itu juga. Pertama. Yang keduanya ialah penggunaan teknologi baru di dalam agriculture. Dalam agriculture, dia ada 6 pillars in agriculture. Tuan-tuan kena ambil ni 6 pillars. Kalau nak bagi tahu ke kaki tangan kita, ke rakyat ke nak buat sarah ke. Okay, the 6 pillars in agriculture. Number 1, soil. Di dalam pertanian, kalau tak ada soil, tak ada tanah, dia susah nak mengendalikan pertanian. Dia mesti ada soil. Tanah yang sehat, tanah yang subur, tanah yang mencukupi. Yang keduanya ialah water, air. Okey, air yang sehat, air yang jernih, air yang baik untuk nak menyuburkan agriculture. Dia mesti ada water. Sistem pengairan itu very important. Yang ketiganya ialah tools. Tools ini adalah teknologi, peralatan, perkakasan, teknologi. Teknologi ini sama ada secara ICT ke, ataupun mechanical ke, ataupun machine ke dan sebagainya. Dia mesti ada tool. Okey, dari masa ke semasa kita kena kembangkan. Yang keempatnya ialah seed, benih. Bakar ke benih ke, dia istilahkan seed. Okey, mesti baru, benih baru. Contoh dia padi. 4 tahun sekali kita mesti mewujudkan padi, benih padi yang baru. Untuk nak mewujudkan benih padi yang baru, it takes 7 to 10 years. So researcher kena duduk di dalam lab setiap hari untuk nak menghasilkan benih-benih baru yang sesuai dengan climate dan sebagainya. Okey, yang kelimanya ialah berkenaan dengan human capital, manusia. Human capital yang saya cakapkan tadi, kita perlu kepada 27,000. Di Holland penduduk dianya ialah 60 juta. Mereka yang terlibat di dalam pertanian 110,000 orang. Penduduk 60 juta yang terlibat di dalam pertanian 110,000. Kenapa yang jadi kecilnya penduduk yang terlibat ialah kerana menggunakan teknologi moden. Dia menggunakan teknologi. Okey, yang nombor 6-nya ialah climate. Jadi tuan-tuan balik sarah ke orang kampung, the 6 pillars in agriculture: soil, water, human capital, seed, tool, teknologi, dan juga climate, cuaca. Di India dia ada museum. Kalau tuan-tuan pergi ke India, di New Delhi, dia ada museum. Museum ni dia letak the 6 pillars in agriculture. Museum di research institute dia 6 pillars di dalam agriculture. The 6 ni you boleh tengok daripada zaman primitif kepada zaman moden pada masa sekarang. Jadi kita tak boleh bergantung. Sebab tu saya kata kalau kita kerja pun, kita tak boleh bergantung pada biasa. Tak ada tanah kita tak boleh menanam. Jangan kata kita tak ada tanah kita tak boleh menanam. Tak ada tanah kita boleh menanam, bahkan yield dia lebih banyak.
Kalau tuan-tuan pergi ke Sepang, on the way nak pergi ke airport, dia ada Sepang, tanah tentera di situ. Tanah tu tak subur, tanah tu cuma pokok miding saja boleh hidup. Pocok paku yang terbiar tu dengan pocok miding saja yang boleh hidup. Pokok lain tak boleh hidup. Tetapi menggunakan teknologi Marbi, kita timbun balik tanah, kita buat rumah hijau, tuan-tuan. Kita tanam rock melon di dalam rumah hijau tu, dan sekali harvest rock melon ni dalam 1 ekar RM150,000 kita boleh jual, dan kita ekspor ke Singapura. Dia 4 kali harvest. Kita bagi duit ni, duit keuntungan ni 30% kepada company yang mengendalikan tu, 70% kepada orang-orang miskin di negeri Selangor, di mana sekali harvest dia akan dapat RM300,000. 3 ekar lagi kita buat, kita bagi kepada bekas-bekas tentera. Kita latih bekas-bekas tentera untuk terlibat di dalam menggunakan teknologi. Okay, ada soalan lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aziz bin Taib, agensi Lembaga Pertubuhan Peladang, bertugas PPK Titik Tinggi. Persoalan saya Datuk, kita Pertubuhan Peladang, bagi kami di Negeri Perlis, memanglah di kawasan Luar Madang, PPK Titik Tinggi, ya, saya bagi contoh sebagai tempat saya lah, PPK Titik Tinggi. Setiap tahun kita akan mengadakan mesyuarat agung tahunan, dan dari dalam mesyuarat kita adakan usul. Di sini saya nak menekankan pada usul. Sepanjang setiap tahun kita membuat mesyuarat agung, dan usul yang dibentang dan dibahas, usul yang melibatkan di bawah agensi. Untuk makluman Datuk, ini adalah perjumpaan keluarga kita. Setiap usul, setiap unit yang ada di bawah Pertubuhan Peladang, kita mengusulkan setiap jabatan dan juga agensi. Tapi malangnya, usul-usul yang kita kemukakan kepada jabatan-jabatan sampai ke hari ini belum kita nampak yang ambil tindakan. Daripada situlah kita daripada Pertubuhan Peladang lah, kita untuk menyatu padukan petani-petani kita sebagai pengeluar makanan. Petani-petani kita memang rajin. Kalau kata di Pertubuhan Peladang kawasan tinggi, sekadar kais pagi makan pagi, ukurannya keadaan memang masih lagi di bawah kemiskinan. Untuk makluman Datuk, usul selalunya berkaitan dengan pertanian. Di bawah agensi kita bagi kepada Jabatan Pengayaran, Jabatan Haiwan, Jabatan Pertanian, termasuklah farmer, ya, dan sebagainya. Tapi kita sekadar membagi usul sahaja untuk kita menyelesaikan masalah kita pada mesyuarat agung. Sedangkan petani-petani kita nanti apa yang dia minta tapi tak sampai kepada petani. Untuk makluman Datuk juga, mungkin Datuk terlepas pandang, untuk makluman Datuk kepada keseluruhannya, saya mewakili kesatuannya, kita hari ini kita memohon kepada pihak JPA supaya kita dinaikkan skim setara macam mana rakan-rakan kami di Jabatan Pertanian dan juga MADA telah pun dinaik tarafkan bagi pemegang sijil institusi pertanian yang mana daripada skim area grade E, grade 17 ke 27, di mana rakan-rakan kami telah pun menikmati walaupun dilulus oleh pihak JPA pada 1 Julai 2012. Saya jawab yang usul dulu. Okey, yang usul ni, kita di kementerian pun kita buat beberapa perubahan. Perubahan yang terbaru adalah
Saya nak suruh you all dengar betul-betul. Sebenarnya kita dah ada MOA in. MOA in kena bersidang. MOA in ni ialah semua jabatan-jabatan dan agensi-agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, dia kena bersidang. Dia kena mengadakan mesyuarat. Okey, mesyuarat ini terdiri daripada jabatan dan agensi, paling kurangnya ialah dalam sebulan tu sekali. Dan kita beri tanggungjawab dulunya ialah kepada Jabatan Pertanian. Ada negeri seperti Johor, dia hantar laporan minit mesyuarat MOA in kepada saya. Dia hantar, saya baca minit mesyuarat dia, dan saya normally kalau baca, saya akan letak di tepi tu tindakan-tindakan siapa yang akan ambil. Sekretariat di kementeriannya ialah bahagian pembangunan. Saya akan minitkan kepada bahagian pembangunan, SUP pembangunan, sila ambil tindakan sebagaimana yang saya cantikkan. Berarti kalau ada kaitan dengan veterina, dia kena minta veterina follow up. Tetapi malamnya, sejak saya jadi KSU dan sebelum tu lagi, saya nampak MOA in tak gerak, tidak mengadakan mesyuarat. Okay? Bila you tak ada mesyuarat, that means you tak tahu what's going on among yourself. Kalangan you all, you tak tahu. Yang you tahunya mungkin di kalangan jabatan kita saja. Akhirnya saya buat keputusan di bulan lepas. MOA in ada, tetapi kita pecahkan negeri-negeri di bawah tanggungjawab jabatan-jabatan tertentu. Contoh dia, kalau Kedah dengan Perlis, kita bagi satu jabatan yang jaga. Katakanlah kita bagi pada Madah, saya tak ingat senarai, saya tak bawa. Kedah Perlis kata kita bagi pada Madah. Madah will take charge. Madah akan bertanggungjawab, Madah akan panggil meeting, MOA in Kedah Perlis, dia akan bertanggungjawab. Katakanlah Kelantan, siapa yang akan bertanggungjawab? Ada jabatan agensi yang akan bertanggungjawab. Jadi KSU akan panggil yang bertanggungjawab saja untuk nak tengok apa problem-problem yang ada. Kalau kaedah tak berjalan, tak ada follow up, saya nak minta minit mesyuarat dan usul itu dikemukakan kepada KSU personally. Personally ni berarti bukan you bawa mari ke saya, tetapi you hantarkan kepada KSU. Saya akan terima. Jadi segala usul ni saya akan minta jabatan-jabatan yang terlibat, instead of you yang minta, saya akan minta dan kemukakan dengan maklum balas apa tindakan-tindakan yang telah diambil daripada usul-usul. Kalau jabatan veterina umpamanya dia tidak mempunyai peruntukan, dia akan memaklumkan kepada saya, kepada KSU bahawa tak dapat dilaksanakan kerana tidak mempunyai peruntukan dan akan dipertimbangkan di dalam peruntukan 2015. Jadi kita akan maklumkan balik usul begini, kita akan maklumkan balik kepada PBK tentang keputusan-keputusan yang diperoleh. Itu ada dua kaedah yang terbaik cara nak mengatasi. Contoh dia ialah ada negeri yang kemukakan kepada saya dan kita jawab kepada negeri berkenaan base kepada maklumat yang kita dapat daripada jabatan. Okey, yang keduanya ialah berkenaan dengan grade 17-27 tadi. Saya bila bincang dengan PPPA, dia memperakukan dulunya ialah 17 pos dekat awal pusingan pertama. Pusingan pertama dia ada, pusingan kedua, pusingan ketiga. Jadi yang ni Tuan Haji Amran yang terlibat, dan saya minta supaya Tuan Haji Amran tengok tercicirnya di mana. Kalau tercicir, most probably mungkin dah dihantar kepada JPA
di dalam pertimbangan JPA. Untuk makluman, JPA mempertimbangkan re-op yang kita buat. Jabatan Perikanan dah selesai, LTIM dah selesai, apa dah? PAMA pun dah selesai, di mana dia melihat secara keseluruhan daripada pejawatan-pejawatan kita. Jadi kalau dirasai masih ada tertinggal dan sebagainya, tuan-tuan boleh mengemukakan. Sebab tu saya kata jangan ada barrier antara kita, jangan ada gap di kalangan kita. Kalau tak puas hati, hantar direct pada kita. Dan kita, bila saya masuk, saya jadi KSC, the first thing yang saya buatnya re-op di dalam kementerian. Masa zaman Datuk Noh dulu lagi. Tapi pada masa itu JPA tangguhkan kerana dia nak keluarkan skim baru. Ingat tak ni? Skim baru dia nak keluar. Jadi dia tangguhkan dulu. So sekarang ini dah skim tu tak jadi, dan JPA mengambil balik, memanggil dan meminta supaya kita buat re-op balik. So beberapa jabatan telah pun lepas, dan insya-Allah kalau itu dikemukakan pada Tuan Haji Amran pun tak apa, nak kemukakan pada saya pun tak apa. Tak perlu nak buat kertas kerja banyak-banyak, perlu kertas surat sekeping saja, just tahu cerita dia, kumpulan mana yang dianggap sebagai terlepas pandang. Kalau dia ni betul-betul terlepas pandang, dan kita minta JPA bagi explanation nanti. Kalau tak termasuk, kenapa tak termasuk? Boleh tak? Okay. Ada lagi tak? Kalau tak ada dah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mari dengan kereta drive properly. Mari dengan ferry, janganlah nak bawa sendiri ferry. Biar pemandu ferry lah bawa ferry. Kita duduk diam-diam berhak balik ke Langkawi. Jadi yang lain-lain saya ucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf ada kekurangan dan kekasaran yang saya lakukan, dan ada yang tuan-tuan dan puan-puan tak puas hati sepanjang saya menjadi KSU. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.